Thank you, Bik. Ha, nampak? Bibik saya tau. Malu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Morning. Assalamualaikum. Entahlah, Bik. Aku nak letak mana ni, Bik? Nasib. Sini kot, Bik. Assalamualaikum korang. Okey, Bik. Kita letak macam ni, Bik. Okey. Dah. Okey tak? Okey kan? Boleh lah. Saya bagi bunga sikit. Gitu. Macam biasalah kalau ada sangat-sangat tu, bonus daripada bibik saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa jadi ya? Mengapa jadi begitu ya? Adakah handphone ini okey ke tak? Okey, kejap Saya rasa okey. Baru clear. Saya pegang okey tak? Sambil jalan-jalan pergi keliling rumah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam semua. Terima kasih. Seperti biasa saya betul-betul rasa terharu dengan sokongan tuan-puan pagi-pagi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya dekat tepi kolam. Nak belanja kolam. Boleh. Okay, ni kolam. Nanti pukul 9 tu air terjun turun. Saya nak tu je. Saya dulu masa buat kolam nak ada bunyi air terjun. Sebab bunyi air tu macam buatkan saya rasa segar. Okay, saya merayau boleh? Salam sihat saudaraku. Putra, waalaikumsalam. Amin. Jom kita sihat sama-sama. Sihat fizikal, sihat rohani. Saya macam biasa, kalau saya live pukul 8 tu, maksudnya saya dan Tuan Najib, kami ada urusan penting untuk dibuat pada pukul 8.30. Okey, ikut saya jalan-jalan, okey? Saya cuba jalan perlahan-lahan supaya korang boleh tak bergegar sangat. Ni saya punya kaposh. Okey, kenapa saya tunjuk? Saya nak tunjuk, dia tajuk pasangan serasi tau. Macam mana nak jadi pasangan serasi? Kenapa tajuk tu hari ni? Siapa nak tahu share dulu? Oi, korang apa lagi? Macam biasalah, saya dengan Tuan Najib mestilah minta korang belanja share. Tekanlah share korang. Mana tahu ada kebaikan-kebaikan yang sahabat keluarga kita follow dari live ni, walaupun satu, pahalanya kita kongsi sama-sama. Kita kongsi sama-sama, nanti akhirnya Allah Ta'ala izinkan kita bertemu di negara abadi, di syurga sama-sama insya-Allah. Salam September. Yulah, terima kasih ingatkan. Betul lah Zuli. 1 September. Alhamdulillah, dah bulan September. Maksudnya siapa yang berniaga dah tutup akaun semalam. Siapa yang berniaga juga dah mula ada fokus untuk bulan ni. Tu panggil fokus ke? Dah bincang bulan ni nak capai apa. Sepatutnya dah ada perbincangan tu dari awal. Okay, tadi kenapa saya tunjuk ni Tunjuk, okay, ini adalah antara kesukaan suami saya yang saya cintai kerana Allah. Bila kita cinta suami kita kerana Allah, kalau kita tak suka benda tu pun, kita akan jadi suka. Kita akan cuba paksa. Paksa tak apa paksa sangat lah. Tapi cuba didik diri kita untuk suka apa yang suami kita suka. Okay tak? Suami saya suka kereta. Suka dia tu, kereta ni antara penaik semangat dia. Kan? Dia nak kereta apa, dia nak aim. Banyaklah kok kereta yang suami saya dah beli. Saya cakap ni bukan sebab baru je ada kereta banyak, tak. Dari saya kenal beliau, memang dia punya kesukaan kereta. Contoh Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam Shima. Waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam Jumnah. Sedap nama. Suami saya, dari saya kenal dia, ataupun sejak kami berkahwin, kami selalu travel sama-sama. Dulu dia minat sangat Mercedes. C-Class tu, yang warna hitam tu kan. C-Class. Setiap kali dia nampak Mercedes, Mercedes, kereta. Nanti dia sebutlah nombor siri dia tu. Apa?
Ikhlas. Dulu saya tak tahu, sekarang saya tahulah. Ikhlas ke. Baby ni ada apa nama dia 740 lah. CLA 45 lah. Nama-nama tu sampai saya tahulah. Bila orang sebut tu, tahu. Sampai saya selalu cerita. Sebab minatnya beliau dengan kereta. Kereta ni antara, kalau orang mungkin, saya nak rumah besar, saya nak ladang besar, saya nak tanah yang banyak. Untuk dia semangat berniaga, untuk dia semangat kumpul duit. Tapi suami saya dia suka kereta. Jadi saya pula suka rumah. Dia kan terbalik. Tahu tak? Nampak serasi tak? Kalau ikut mata kasar tak nampak serasi lah. Dia terbalik macam tu kan. Mesti korang pun sama kan. Suami isteri saya perasan Allah Ta'ala memang patternkan begitu. Seorang suka ni, seorang suka ni. So Allah Ta'ala kata, okey, ujian dia macam mana nak bagi? Serasi. Waalaikumsalam Nazir Abdul Rahman. Waalaikumsalam Zi Yahya. Terima kasih menonton saya pagi ni. Saya juga cakap dengan suami. Kalau sempat, join, okey? Harap sempat insyaAllah. Okey. Saya cakap dengan dia, saya sempat gurau. Bang, nak cerita pasal abang ni. Maksudnya saya bagi dia hint lah. Apa-apa jangan, apa-apa Syam reda je lah kan. Jadi, apa korang fikir setiap kali suami saya beli kereta baru? Suka sangat. Wah, dapat kereta baru. Of course lah, saya rasa takut. Saya rasa takut. Kalau orang tanya apa rasa berada di tempat saya, nak tahu tak? Share lah. Boy, semua nak tahu, saya lagi tak nak share. Tekanlah button share, tekanlah love. Belanja saya love. Dengar tak suara? Dengar kan? Berada di tempat saya selalu bermonolog dengan Allah. Ya Allah, berat tanggungjawab. Ya Allah, saya berada di dalam penilaian manusia kerana terkenalnya Najib Asaduk. Terkenalnya momentum internet. Saya sebagai director. Apa-apa keputusan yang kami buat, ada yang orang tahu dan faham. Ada yang orang tak tahu dan mungkin takkan tahu. Tak semua orang tahu tentang kita. Dan memang tak pun. Kan? Saya tak suka kereta, kalau jual mesti bergaduh. Siapa tu yang tak suka jual kereta? Saya tak suka jual kereta tau. Okay, contoh kan. Ni kereta saya tau. Ni kereta saya dah lama ni, Clubman. Ya Allah, ni kereta impian saya satu-satunya dari saya universiti tau. So, saya suka dekor rumah. Yes, saya percaya. Saya percaya dan puan suka kereta, betul tak? Ya ke? Saya tak habis baca ni. Clubman ni, saya dah pakai 4 tahun. Sebulan, kalau korang tanya, saya ikat 7 tahun. Ni saya bagi tahulah, mana tahu saya yakin. Bila saya cerita ni, tak ada lain. Saya cuba berniat untuk beri inspirasi. Sebab saya, macam mana korang raikan saya punya minat, Tuan Najib punya minat. Dengan tidak mengutuk, mencaci, menghina, mengeji atau bersangka buruk. Tu saya panggil meraikan. Saya juga nak raikan, saya seronok raikan. Apa yang korang minat? Saya suka nak aminkan, saya suka nak doakan Allah bagi. Ini impian saya dari saya universiti. Saya tak tahulah Allah Ta'ala terdetikkan dalam hati saya. Mini Cooper. Cantik, comel. Kenapa suka? Sebab comel tapi padat. Saya suka benda yang simple tapi padat. Macam tahan macam tu. Tahan Kuat. Kuat kan? Boleh gitu. Saya dah pakai 4 tahun. Kereta ni saya ikat 7 tahun. So ada lagi 3 tahun. Saya tiba-tiba Allah Ta'ala uji saya. Minat kepada club Countryman. Masa saya nak beli Mini Cooper, saya asalkan Mini Cooper lah, kecil pun tak apa. Saya nak beli Countryman. Tapi suami saya kata, Countryman waktu tu tahun 2021, 20, 19, 18. Saya beli 2017 ke 18 kan. Kalau suami saya ada ni, dia ingat ni. Countryman dah ada, tapi Countryman masih pakai enjin Peugeot. Kalau kita panggil Peugeot. Dia masih pakai enjin Peugeot. So, yang Clubman ni dah pakai enjin BMW. So, suami saya kata, kita beli yang Clubman. Okey tak? So, saya ikut je lah. Saya apa tak ikut? Saya punya impian ni, dapat Mini Cooper second pun jadi. Saya tak kisah. Saya tak gerak aku punya ni. Lain tak ada. Saya tak boleh baca aku punya komen. Komen korang dah ke bawah dah. Masya Allah. Ya, betul ni. Tak ada lain ke apa? Terima kasih korang yang follow pagi ni. Alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan korang follow. Dengarlah sikit cerita saya tajuk pasangan serasi. Nak cerita pasal pasangan serasi ni. Mula kereta dulu.
Saya macam terkejut. Suami saya dah, saya siap cakap pujuk suami saya tau. Saya tahu dia ada musuh tu dah mula ada duit sikit-sikit kan. Bang, jom kita tengok Mini Cooper Recon nak, kedai Recon. Kan banyak kan. Dah tengok dah korang, saya dah macam, boleh lah nak beli yang ni, macam murah kan. Suami saya tak nak. Suami kata tak apalah Bi, ni dia tahulah, dia tahu spek lelaki. Orang lelaki tahulah spek kereta. So saya biar je, saya kata tak apalah, belum sampai rezeki. Belum sampai rezeki, so cool lah. So one day, suami saya macam ajak pergi BMW. Waktu tu suami saya dah ada BM kot, tak ingat lah. Bak ingat ni, ya Allah. Nampak Mini, Cik Bi nak tengok Mini ada Clubman baru. Saya apa lagi weh, saya macam tak percaya tau. Biar betul aku nak dapat Mini Cooper baru ni, aku tak terfikir pun. Kan, Alhamdulillah Allah mudahkan. Sangat best, memang ramai marah. Kereta pertama saya yang suami saya hadiahkan ialah Mazda CX-5. Betul tak saya sebutnya? Kan aku kena marah ke kalau salah sebut nama kita. CX-5 ke? Betul kan? Saya selalu sebut X5. Suami saya betulkan B, X5 tu BM. Okey. Mazda CX-5. Lepas tu, CX-5 entahlah. Besar tau, besar. CX-5 tu besar. Mak ayah saya seronok. Bila dia duduk belakang, selesa. Tiba-tiba anak dia menggatal, tukar Mini Cooper. Memang belakang keras you all. Siapa betul-betul suka Mini Cooper boleh beli. Tapi siapa hanya suka separuh-separuh, tak berapa, asal nak try lah macam Puan Izzah Mini Cooper, jangan. Tu nasihat saya, jangan. Sebab kereta Mini Cooper ni, saya memang bagi tahu you all, bagi tahu tuan-puan, keras. Mini Cooper ni memang keras. Seat dia keras. Mak ayah saya kalau duduk, bising pula dia orang. Keras kan, macam anak-anak saya pun kalau duduk kerasnya sakit. So macam saya macam redha. You all bayangkan tahu tak perasaan orang yang memang nak sangat, suka sangat. So orang kata keras macam mana pun, tak kisah. Tak kisah, yang keras kat dia orang, saya bawa seronok. Saya seronok tau bila kita bawa kereta yang kita sangat suka. Begitulah juga saya, tapi itulah kereta saya dah stop. Tapi saya tengok suami saya sangat suka kereta. That's why saya cuba faham beliau. Dulu kan beliau beli macam-macam lah. Urus. Ada CL45. CLA. Macam tu. Saya macam, beli kereta lagi. Suami saya kalau nak, dia nak juga. So saya minta doa kat Allah. Saya sebagai seorang isteri apa tugas isteri korang? Kita nak bagi serasi hubungan kita tu. Doakanlah banyak-banyak. Risau, korang risau. Siapa tak risau? Banyak kerisauan duduk kat tempat saya ni. Kalau nak cerita kat korang tak habis setengah jam, tak cukup. Risau, okay? Saya suka mancing. Mancing pun seronok. Kalau anak-anak ikut kan. Dry feeling sorang-sorang. Alamak, saya tak sempat buat macam tu. Dulu ada berangan. So saya minta doa kat Allah tau. Apa-apa je yang berlaku, kita nak besarkan company ke, kita nak bayar untuk FBX ke, kita nak bayar untuk iklan, billboard, radio, kos sangat tinggi yang korang. Orang yang tahu je, orang yang buat bisnes je, dan dia kami momentum internet, kita keluarkan bajet untuk marketing tu besar. Asal aku menangis pula pagi ni. Aku nak cerita benda best. Cakap pasal tanggungjawab lah tu nangis tu. Sorry korang. Cakap pasal tanggungjawab berat kan. Sebab dia menyebabkan dunia akhirat kan. Bila sebut pasal dunia ni, dunia tempat main-main. Akhirat tu yang paling kekal. Dunia ni Allah dah tulis dalam Al-Quran surah apa tu. Saya beritahu suami saya, bang ni lah surah dia. Surah hujung-hujung tu, saya lupa betul lah surah tu. Surah apa lah. Allah cakap, Allah tanya, berapa lamakah kita duduk di bumi? Lepas tu ada orang jawab, hamba jawab. Dan Quran lah baca. Saya tak ingat surah Mutafifin ke? Sehari atau lebih. Sehari atau sehari lebih. Macam tu lah jawapan. Allah jawab apa? Hanya sekejap sahaja. Hanya sebentar sahaja duduk di dunia. Dunia ni memang tempat sebentar sahaja. Betapa kita ni ditipu oleh dunia. Jadinya nak gaduh ke? Pasal kereta. Itulah point dia, nak gaduh ke? Baru tajuk kereta. Belum tajuk apa bisnes. Oi korang buat bisnes sama-sama korang.
Dengan otak kita fikir lain, dengan suami cara berfikir lain, dengan kita dengan didikan keluarga lain, dengan didikan suami lain. Belum lagi kita berhadapan dengan manager, dengan leader, key leader, yang dengan tim yang lain-lain, cara fikirnya, kehidupannya. Kan? Macam mana nak serasi tu? Kalau suami isteri pun tak serasi, korang ingat boleh serasi dengan tim. Kalau tim 20 orang pun korang dah pening, belum lagi tim 90 orang. Nanti akan ada yang rezeki dia Allah bagi tim 1000 orang. Masya Allah, macam mana nak serasi tu? Jadi, saya cerita pasal kereta ni. Dah lah tadilah kan. Dah lah cukup-cukup lah pasal kereta tu. Udah lah tu. Janganlah tergantung di situ saja. Alhamdulillah, yang penting suami saya tetap sayangkan saya. Itu yang paling penting. Suami saya kata, "Alah Bi, abang beli kereta je." Okey lah, tak kisah. Saya pun boleh naik. Jadi macam mana saya fikir? Okey lah beli kereta. Aku pun boleh naik. Cuma saya doa, ya Allah, tolong selamatkan kami dalam setiap perjalanan kami. Redai kami dalam setiap perjalanan kami. Pergi dan balik. Doalah. Sebab bila suami you all, bila pasangan you all bawa kereta laju, yelah alasan dia orang apa? Dah beli kereta mahal-mahal, mestilah bawa laju. Boleh gitu boleh lah memang. Memang kereta tu kalau ada kereta saya beritahu korang, kalau kita bawa perlahan, rosak. Serius, saya pun baru belajar. Saya pun baru tahu, ada kereta kalau kita bawa perlahan, macam motor laju lah. Motor apa tu yang laju-laju, semua orang beli mahal tu. Kalau bawa perlahan, mana boleh. Tak boleh, dia memang kena bawa laju. Baru kita macam seolah-olah menghormati enjin tu. Boleh Boleh lah, betul lah. Semua benda-benda kat dunia ni makhluk Allah, betul tak? So, apa yang kita minta doa? Selamat. Saya cuma cakap dengan suami, tak kisahlah abang nak bawa kereta apa pun abang suka. Yang penting, abang tolonglah bawa dengan selamat. Kan macam tu. So, serasi Serasi ialah bukan bermakna kita ni se-iya, sekata, setuju sepanjang masa. Bukan se tu bukan se. Serasi. Aku tunjukkan rumah aku kan. Bibi aku. Saya tunjuk je. Tu bibi saya tengah basuh kain ni di belakang rumah saya ni. Nak tengok boleh lah korang. Ni realiti Hai bibi. Bibi bagi apa tu? Tu dengan bajunya tengah nak basuh. Dengan ni lah belakang rumah saya ni korang kan nampak tu dengan kapet tak jadi nak bentang sebab cuaca. Mel lah Bik, taruh kat meja nanti saya duduk minum. Terima kasih Bik. Saya dah pesan kat bibi saya memang pagi-pagi saya naik Myvi pun kena laju pun. Yang ini saya pun tergelak. Ya Allah, siapa nama tu Daus. Daus Daim. Daus, seronok, suka sangat dengan ayat awak tu, betul. Dah memang saya tahu Daus mesti suka kereta dan mostly lelaki suka kereta, kan? Saya faham, saya hormati tu Daus. Jangan risau Daus, saya tak ada perasaan apa-apa kalau you kata Myvi pun kena bawa laju. Sorry Daus kalau saya kata Myvi sudah terkenal sekarang dengan nama Myvi. Myvi apa Daus? Myvi terbang. Sebab laju. Korang ni suka bawa laju kan, orang lelaki kan. Sabar je lah korang ni. Terima kasih Bik. Yang ni boleh Bik. Yang ni kayu. Ni kayu. Boleh lah Bik. Aku bebel ni tak habis lagi. Kereta je dah berapa minit, Masya Allah. Nak kata serasi. Serasi lah tu. Serasi ialah bila kita bersederhana dalam menolak idea. Apa tu? Yelah, maksudnya ada benda yang kita suka, ada benda kita tak suka. Contoh dekat office kita punya idea macam ni. Suami kita punya idea, dia kata belum sampai lagi nak guna idea tu. Belum masa lagi. Okay. Kami, untuk pengetahuan korang, saya dengan Tuan Najib ni, kami berdua macam seolah-olah dah bahagi-bahagi ruang. Ruang untuk dominan. Macam tu. Terima kasih, Bik. Dominan suami saya di office. Dominan saya di rumah. Selaku Perdana Menteri Rumah Tangga. Saya ada kereta sorong je. Janganlah Rosidi. Saya doa Rosidi nak kereta apa sebut. Saya aminkan cepat. Kereta sorong pun boleh. Boleh bawa barang. Boleh bawa buah sawit. Di office, contoh dominan. Apa pun saya nak buat. Walaupun saya rasa perkara tu boleh membantu company. Kadang-kadang apa yang saya nak buat tu benda yang lemah lembut. Tetapi kebanyakan masa apa yang saya nak buat tu agak tegas. Agak keras. Dan agak memaksa. Tapi apa pun kunci dia, saya mesti akan dapatkan green light, lampu hijau daripada suami saya dulu. Saya akan terangkan dia, saya akan terangkan sebab kenapa kita kena buat macam ni.
Jom kita buat nak. Saya tanya, you bagi tak? Kadang-kadang dia tak bagi. Kalau dia tak bagi, B jangan dulu, belum lagi. So saya kena undur ke belakang. Saya kata okey tak apa, suami saya belum bagi. Tapi kalau dia kata okey B, abang bolehlah B, kita buat. Sebab kita pun nak kena ada satu anjakan paradigma gitu. Alamak, sayang tadi kan. Suami saya dah muncul dah. Sayang tadi tripodnya bergoyang-goyang. Lepas tu ada benda tak nampak. Tripod tu ada 2. Masya Allah. Bibik yang pasang. Okey, sorry sayang terpegang. Sayang lain kali solat lah dulu. Duha ada waktunya. Okey, pukul 8. Pukul 8 dah Hai masuk semua, Assalamualaikum. lah. Salam kemerdekaan semua. Kita pun sambil-sambil. Saya pukul 8 kena dengar report Ultimate. Ha. Setiap pagi saya kena dengar dan bagi dia orang poin-poin. Kan? So saya doakan semua merdeka, insya-Allah merdeka semerdeka yang sebenar kan, merdeka daripada Betul. hutang. Sayang, tadi dia cerita pasal kereta sayang. Dia tunjuk kat car wash tu kereta sayang. Suami saya marah. Tak tunjuk semua, sikit je. Tengok tayar je kot lah. Tak mau. Tak ada, Bis cakap macam saya suka kereta, Bis suka rumah. Dia macam dia nak serasi tu. Tu tak nak tunjuk kereta. Tu, Tara. Asal Alah, kereta. Salah, tempat sidai kapet. Tak apalah, Bi dah tunjuk dah tadi. Tu namanya reality. Aduh. Tapi saya teruskan. Abang kena dengar report. Okey. Betul lah, saya dah cakap tadi kan, kapet sebab hujan kan. Jadi kita terpaksa letak situ. Alah korang, rumah korang pun kadang-kadang ada yang reality dia kan. Ni lah reality rumah kita orang. Tadi apa tajuk tadi? Siapa ingat tadi? Rujuk suami kalau buat sesuatu. Yes, terima kasih Suis ingatkan. Betul. Kalau dari segi office, saya akan rujuk suami saya. Kadang-kadang tim akan nampak macam Puan Izzah yang nak buat benda ni. Betul, memang saya punya idea kadang-kadang. Tapi apa pun keputusan terakhir adalah keputusan Tuan Najib Asaduk sendiri. Selaku CEO dan selaku kenapa saya respect sangat dengan suami saya kalau di office. Walaupun kadang-kadang saya nampak macam lawan sikit lah kan. Kalau apa-apa keputusan tu macam ni boleh betulkan sikit lagi ni, macam tu. Sebab suami saya yang bina company ni. Suami saya yang dah mula berniaga. Dari saya kenal dia dah mula berniaga. Dulu kita ada syarikat. Apa saya syarikat mula-mula? Kuasa 2. Saya Macam nama lah. Saya dah lupa dah sayang. Banyak bisnes. Lepas tu ada yang nama saya. Saya kata tak kisah nak nama saya juga. Macam Najib Izzah. MNI. Muhammad Najib Izzah. Perempuan kan. Perempuan sangat kau ni kan. Nak juga nama kau kat situ. Adalah MNI Enterprise. Kemudian sekarang ni kita ada company Momentum Internet Sendirian Berhad. Itulah, Alhamdulillah. Kau tidak nama anak kita nak letak nama Muhammad Momentum. Tapi tak jadi. Jadi letak Muhammad Mughriz. Saya Kau berani tidak saya. nak letak hari tu Muhammad Momentum. Idok lah je. Idok lah saya Ajuan naknya. internet. Patutnya. Tapi itulah Puan Izzah tak setuju macam mana. Tak ada makna Saya dah kata tadi dominan dekat rumah tu saya dekat office bagi kat suami saya. So kalau kat rumah pula suami saya nanti dia adalah bahagian yang dia nak sayang nak abang nak macam ni nak ada lampu kat bilik nak buat kerja apa semua. So kalau saya fikir ini untuk office. So saya mengalah lah sebab untuk perniagaan. Kalau saya nak melawan je, walaupun mentang-mentang ni rumah saya, Perdana Menterinya kan. Mentang-mentang lah saya dah yang jaga rumah ni selaku suri rumah. Tak bolehlah saya nak keras hati. Kat situlah serasi dia. Kenalah kita give and take. Kalau kat office tu suami saya kadang-kadang dia bagi saya okeylah Bi buatlah keputusan. Bi sign lah apa kan. So kat rumah pun saya kena beri suami saya ruang yang beliau boleh buat kerja. Beliau boleh suami saya terkejut saya tunjuk pasal kereta. Bukan tunjuk semua kan. Apa kan. Yang beliau boleh buat kerja, boleh bersenam, adalah dekat bilik tidur kita orang tu. Segala apa suami saya buat aktiviti. Dalam tu lah aktiviti senam, sukan, buat hobi dia ada hobi dia kan. Terutama sekali mengajar, belajar lah. Suami saya tengah ambil doktorate. So memang suami saya punya masa busy. Jadi kat mana tahu kadang-kadang saya buat pura-pura merajuk je. Bukan merajuk pun. Macam alah abang tu dah lebih busy semua. Boleh gitu? Saya nak apa? Nak jumpa Habib? Tak Boleh, nak. kita jumpa Habib. Sama saya ngelak lah. Dia kalau saya tengah marah je dia sebut pasal Habib. Tahu ke Habib? Siapa tak tahu Habib, dia bukan perempuan. Boleh. Taklah Habib jual lah. Okay, nanti korang kan pelik pula. Apa Poizah ni Habib kan? Habib jual gelang cincin ke gelang kan. Lepas tu kalau kat rumah pula nanti kita akan kalau masak sama-sama lah. Tapi sekarang jarang sangat lah. Melainkan saya merajuk sikit. Abang dah lama tak rasa abang masak. Baru dah sebenarnya saya akan paksa diri dia. Stop lah apa-apa yang dia buat kan. Dia turun bawah masak.
Sedap. Suami saya masak sedap. So apa lagi yang korang rasa nak serasi? Kalau dalam Nanti kita fikir macam mana buat 100,000 korang ada sebulan, masalah insyaAllah. keserasian tak? Sebab saya diberi soalan untuk macam mana nak serasi dalam bisnes. Dia serasi ni bukan terlalu firm. Dia serasi, dia tak serasi, bukan. Serasi ni kalau korang anggap gaduh dan berbaik itu normal, itu adalah serasi. Kejap kita gaduh, kejap-kejap kita merajuk, kejap suami mengajuk, kejap kita baik, kejap kita gelak, kejap kita nangis bersama, kejap kita pergi bilik lain kejap. Itu adalah normal. Kalau korang anggap tu normal, korang berjaya Saya rasa tengah teman kawan saya buat live. Saya tak buat live. Ultimate, rindu korang. Kalau kita Waalaikumsalam, khabar baik. Sempat lagi saya lah sini cakap sana. Mana? Saya sekarang di persimpangan. Kalau kita anggap saya dan dia adalah normal, Okey, teruskan. itu adalah serasi. Selagi mana kita boleh bertahan dengan cool, dengan kita raikan sedih tu. Kalau kita sedih, kita raikan sedih kita. Menangis, kembali pada ngadu ke Allah, menangis depan suami, nak apa macam ni jadi, saya tak tahan macam tu. Kita raikan perasaan kita kerana kita adalah manusia. Habib Jual memang cantik design, betul. Cantik design. Banyak lagi yang cantik design, tapi Habib Jual antaranya yang memang cantik. Design dia halus. Dah habis waktu kan? Okey, belum lagi 5 minit korang. Korang nak tanya apa-apa tak? Okey, saya minum air apa? Inilah saya minum air jamu saya. Nampak tak air jamu ni? Ada kayu-kayu tu Saya memang minum setiap hari. Setiap pagi saya sarapan dengan jamu. Kan ramai tanya saya, puan dah sarapan? Ya. Saya pagi-pagi akan turun bawah. Lepas kejut anak saya PDPR, saya akan turun bawah minum air ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap sangat. Pada saya memang sedap lah. Tapi kalau korang yang tak pernah minum, rasa dia adalah pahit kelat. Kalau saya bagi suami saya, dia akan lari dulu. Dia akan macam ni. Macam tu. Sebab tak biasa. Bukan sebab apa pun. Kalau dah biasa boleh. Kalau dah biasa tak ada apa pun. Sedap je. Saya tengah biasakan anak-anak saya. Baginda dia satu sudu. Nah, rasa seorang satu anak lelaki pun saya bagi juga. Bismillah. Memang sedap. Bukan sedap macam mana. Dia sihat lah. Akar kayu ni ada lebih daripada 24 jenis akar kayu yang saya cerita hari tu. Jamu apa puan? Ni jamu ubat periuk. Saya masak. Saya memang masak kat rumah saya. Ada siapa yang rajin bertamu di rumah saya, dia tahulah saya akan tanya dia, nak tak air jamu? Saya akan panaskan pagi dan petang. Pagi dan malam lah. Malam ke petang time saya nak minum kan. Setiap hari insyaAllah. Setiap hari. Memang ada satu periuk besar. Bismillah. Kenapa Maida suka rumah? Saya tak tahulah, saya memang rasa rumah ni tempat sebuah keluarga berkumpul. Saya ada satu kenangan manis waktu saya kecil. Saya kan duduk rumah rakyat. Rumah rakyat tu rumah kos rendah. Tapi saya rasa sejuk je dalam rumah tu. Saya tak rasa pun rumah tu kecil. Saya selalu rasa rumah saya ni rumah yang besar dan luas. Saya masa kecil-kecil saya tak faham kenapa saya rasa seronok dalam rumah ni. Saya rasa sejuk, hati saya lembut. Macam kita rasa macam tenang, nak belajar, nak apa pun, nak tengok TV, nak makan semua kan. Bila saya besar, saya perasan kenapa rumah mak ayah kita sejuk. Sebab mak ayah kita orang-orang yang solat. Mak ayah kita orang-orang yang rajin mengaji. Mak ayah kita orang-orang yang ajar kita tentang Allah Ta'ala. Jadi benda tu akan menyejukkan rumah. Apa kesan kalau rumah kita sejuk korang pada anak-anak kita? Suami saya kuat minum air akar kayu. Wow, dahsyat. Jarang lelaki suka minum air akar kayu. Kita perempuan memanglah sebab jaga rahim kan. Tapi waktu tu saya terbayang-bayang, bestnya saya nak ada rumah macam tu. Saya nak ada suasana sejuk macam tu. Sampai sekarang, kan mak ayah saya dah duduk rumah lama saya kat atas ni kan. Dekat je. Kalau saya rasa sesak, saya rasa sebab, saya rasa tak kuat, saya akan saja datang rumah mak ayah saya. Saya lepak-lepak jap. Saya bertenang. Padahal dulu nak cakap apa tau, waktu saya dengan suami saya duduk rumah tu, kita tak rasa macam sejuk dia macam yang kita masa kanak-kanak dulu. Saya rasa macam agaknya messy kan hidup saya dengan suami saya kan. Mana kami nak kerja bisnes, mana kami nak kerja anak-anak kecil-kecil, baby-baby. Mana kami nak kerja kena travel, kena outstation. Mana kami nak kerja-kerja. Yelah, orang nak bina bisnes bukan senang korang.
Tak senang. Mana nak kejar perkahwinan, mana nak jaga perkahwinan yang baru setahun jagung. Jadi nak rasa suasana sejuk tu tak berapa nak rasa. Tiba-tiba bila mak ayah saya pindah, saya rasa macam, ya Allah, inilah rasa yang saya nak. Inilah rasa yang saya nak buat untuk rumah saya. Inilah rasa ni dah kembali, saya dah dapat balik. Rupa-rupanya saya bersyukur suami saya. Ya Allah, suami saya tu suami saya. Saya suka tengok suami saya dari jauh. Sebab saya sangat mengagumi beliau. Antara lelaki yang saya kagumi dalam dunia ni kan, suami saya lah. Sebab beliau sangat baik. Walaupun banyak kelemahan beliau, manusia, tak ada kelemahan bukan manusia, okey. Tapi pada saya, beliau sangat humble. Beliau sangat berusaha bersungguh-sungguh. Beliau boleh terima kelemahan saya yang kurang berusaha ni dari segi tindakan. Beliau sangat pemurah. Lepas tu kalau ada apa-apa masalah kan, suami saya suka diam dulu, mungkin istighfar, zikir dan sebagainya. Rumah ni sejuk. Berzikir dan sebagainya. Sampai satu masa dia akan buat satu keputusan. Saya pula jenis, banyaklah keputusan. Bukanlah semua keputusan suami saya buat tu betul. Termasuklah bukan, you all tahu tak siapa jadi bos, siapa yang jadi owner business, siapa yang ada team. Actually siapa yang jadi team ke apa ni, team saya pun dengar. Tak semua keputusan kita bos-bos ni buat betul tau. Kita pun serah pada Allah hasil dia. Kita tak tahu apa kita buat. Kita pun mohon pada Allah, ya Allah, aku tak tahu betul ke tak keputusan ni, tapi aku kena buat keputusan. Jadi bos ni, you all kena buat keputusan. Keputusan you all pula adalah penentu masa depan syarikat. Penentu masa depan dunia akhirat tim-tim you all. Orang-orang yang berada di bawah tanggungjawab you all. Berat. Jadi bos ni berat dia kat situlah. Kita kena buat keputusan. Tahu ke tak tahu, senang ke tak senang, cepat atau lambat, keputusan kena ada. Dan keputusan tu tak boleh lambat-lambat. Kalau lambat buat keputusan, lambatlah company nak bergerak you all. Keputusan kena buat cepat. Jadi macam gamble tau. Macam kita ni hidup ni satu perjudian. Kita buat keputusan ni, kita serah pada Allah bulat-bulat. Tu je cara dia, tak ada cara lain. Betul ke salah ke, tim nak marah ke, tim nak jadi suka ke, tu semua serah pada Allah. Bukan kuasa kita nak bagi manusia suka pada keputusan kita. Keputusan kita buat ni pun semua atas izin Allah. Kalau ia jadi, Allah dah izinkan. Kalau ia tak jadi pun Allah izinkan dia tak jadi. Jadi apa-apa yang korang kalau nak serasi ke, serasi bersama, serasi suami isteri di rumah, di office, memang tak ada cara lain, korang kena ada kasih sayang. Itu je lah kunci dia. Kasih sayang. Korang kasihkan suami. Apa pun dia buat salah, kita kasihkan dia kan. Jadi kita marah tak lebih-lebih, tak. Tak apalah, suami aku lebih lain banyak. Jadi kita tak sempat nak marah. Kita sayangkan tim. Walaupun tim kita tak faham lagi kenapa kita buat keputusan ni, kenapa keputusan kita ni pada tim tak memihak kepada tim kadang-kadang. Tapi percayalah, bila kita ada kasih dan sayang, lambat laun Allah akan bagi faham orang-orang keliling kita kenapa kita buat satu-satu keputusan tu, apa hikmah dia. Sebab kadang-kadang hikmah ni datang kemudian. Hikmah ni datang kemudian. That's why kita kena lembutkan hati kita, didik hati kita. Kita kena jadi orang yang lembut hati supaya kita ni mudah dididik dan mudah mendidik hati. Bukan didik orang lain je kerjanya. Kita kena didik hati kita dulu. Dah didik hati kita dulu, kita doa pada Allah bagi lembut hati, bagi ilmu mudah masuk. Tak kisahlah ilmu fardu ain ke fardu kifayah ke. Kemudian kita minta Allah didik hati kita dengan kasih sayang. Maksudnya bila kita nak tegur orang, tegur suami ke, tegur tim ke, tegur anak-anak ke, kita menegur dalam keadaan kita sayangkan dia. Macam itulah. Memang serasi ni kena ada kasih sayang. Okey korang, masa dah tamat. Terima kasih banyak korang share dan follow saya pagi ni. Walaupun saya tak tahulah apa saya cakap ke, harap-harap adalah dia punya point, adalah kebaikan dia walaupun satu. Saya doakan tuan-puan sentiasa dirahmati Allah Ta'ala. Sini sejuk alhamdulillah tau. Tadi nak cakap pasal sejuk rumah. Untung suami saya bawa mak ayah kami duduk dekat. Mak mentua saya duduk sebelah tu,
yang suami saya belikan rumah, yang rumah kami tu kami dudukkan mak abah saya dan mereka berdua dekat. Untung sangat bila dah lama-lama ni, dulu mula-mula terus terang cakap, kita macam fikir, uish, boleh ke kita nak raikan, kita nak bahagiakan orang tua kita yang berbeza keluarga, berbeza kehidupan, berbeza didikan, berbeza bangsa. Bugis, Jawa. Tapi alhamdulillah korang, seiring dengan masa, semua tu bukan kerja kita tau korang. Percaya cakap saya, semua tu kerja Allah. Allah yang jadikan benda tu mudah. Mula-mula susah, kita hadap je. Kita bila terima ada ujian atau kesusahan, kita pertama hadap je. Layankan je. Hadapi je. Tak kiralah hadapi dengan tenang ke, hadapi dengan menangis ke, hadapi dengan marah ke, tapi jangan putus asa. Bila kita teruskan hadapi tu, itulah namanya tak putus asa. Jangan putus asa korang. Dan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah sekarang ni Allah mudahkan segala-galanya, hubungan kami dengan orang tua kami, dengan ahli keluarga kami yang lain. Dan saya minta you all doakan Allah mudahkan urusan kami dengan anak-anak pula. Anak-anak nak membesar dan benda ni tak senang. Okay, terus terang cakap, alhamdulillah memang betul keluar ni sejuk. Rumah saya memang tu rumah saya memang sejuk. Sejuk sangat-sangat. Itu adalah benda yang saya rasa ini kalau tak betul-betul ni terbang semua ni. Itulah Allah nak tunjukkan kekuasaan dia. Semua barang tu semua terbang tu. Tu saya punya tempat ampai kain tu, dah banyak kali terbang. Dah tukar ke kali keempat ke kelima tu. Tapi Allah Ta'ala tak terbangkan pun sebatang pokok pun. Walaupun pokok kecil-kecil ni. Pokok kecil-kecil ni, ya Allah, boleh dia mantap kat sini. Nampak tak? Allah Ta'ala tunjukkan kuasa dia. Kan? Melalui tumbuhan. Dia tak terbang, barang kita terbang. Okeylah korang, aku membebel lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.